بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kepada kita agama yang sempurna, iaitu agama Islam. Dinul Islam, agama yang sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dibandingkan dengan segala agama-agama yang lain, maka pasti dan pasti sekali agama Islam itu lebih sempurna dan lebih kuat dari segi sudut hujah dan pegangan di sisi Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama, bersyariat ini, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Macam mana nak tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah? Dulu kita sudah ikhlas, tetapi mungkinlah dahulunya keikhlasan kita tu pada tangga yang kedua atau tangga yang ketiga. Hari ini kita nak usaha supaya ikhlas kita tu naik kepada tangga yang pertama. Macam mana nak naik tangga pertama? Maka kita tengok dari segi sudut ulama-ulama tasawuf menerangkan untuk nak dapatkan ikhlas pada tangga yang pertama. Kita ambil pada tangga yang pertama keikhlasan seseorang mukmin ataupun seorang Islam tadi, bila mana dia beramal akan agama, akan sekalian ibadat yang diwajibkan oleh Allah ataupun yang disunatkan, yang diperintah sebagai perintah sunat, maka yang dilakukan itu semestinya dia melakukan semata-mata kerana Allah, tidak yang lain. Ini tangga yang pertama. Contoh dia seperti orang mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan zakat itu semata-mata kerana Allah, menunai perintah Allah. Maka ini tangga yang pertama. Tangga yang kedua, ikhlas juga. Keikhlasan pada tangga yang kedua, iaitu orang yang melakukan segala ibadat itu adalah untuk tujuan mendapat syurga daripada Allah. Nak dapat syurga dan dijauhkan daripada azab neraka. Maka ini kedudukan ikhlas yang kedua. Yang pertama tidak disabitkan ataupun tidak diniatkan, tidak dituju kepada akan pahala daripada Allah ataupun untuk mendapat di sisi Allah syurga ataupun dijauhkan daripada neraka Allah. Ini yang pertama. Kemudian pada keikhlasan peringkat yang ketiga, tangga yang ketiga, iaitu orang yang melakukan amal ibadat
untuk selamat di dunia sahaja. Untuk Allah Ta'ala jaga rumah dia, jaga kenderaan dia, jaga harta dia. Tapi dia serah pada Allah lah. Serah dengan amalan yang saya buat ni, supaya Allah Ta'ala jaga keluarga saya. Jaga daripada apa? Supaya tidak terkena musibah di dunia sahaja. Tidak sabit pada akhirat. Harta, selamat harta di dunia sahaja. Bukan pergi kepada akhirat, tidak. Dia main atas dunia saja. Kalau bayar zakat, tuan-tuan, peringkat yang ketiga, supaya Allah Ta'ala tambah berkat pada harta tu, keikhlasan yang ketiga. Supaya Allah Ta'ala tambahkan lagi harta kita. Ikhlas yang ketiga. Kalau ikhlas yang kedua bayar zakat macam mana? Ikhlas yang kedua, kalau kita bayar zakat, untuk dijauhkan daripada kemurkaan Allah, daripada azab Allah, dan untuk meraih akan syurga Allah. Tu bayar zakat pada tangga ikhlas yang kedua. Itu dia. Lepas tu ulama sebut, jangan pergi ke empat. Pergi ke empat, tak ada lah. Tak ada, dia bukan ikhlas lah. Apa dia? Tangga yang keempat, dia pergi kepada takabur, besar sombong, riak, sum'ah dan selain daripadanya. Ia bukan dalam kaedah Islam lah. Yang keempat. Macam mana contoh yang keempat ni? Buat amal. Tadi nak dapat keselamatan di dunia. Yang keempat, nak dapat orang puji. Dia main dengan orang dah. Tadi keselamatan di dunia supaya Allah yang selamatkan dia. Ni dak dah. Yang keempat ni supaya orang tahu amalan. Tak ada ikhlas dah. Kemudian supaya orang puji, oh kamu ni orang baik, kamu orang masjid, kamu orang alim dan seumpamanya. Maka kedudukan yang keempat ini adalah kedudukan amalan ditolak oleh Allah. Maka sebab itu kita kena cek, ya, muhasabah kata orang. Muhasabah ni di antaranya nak muhasabah benda ni daripada segala perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat mazmumah. Kerana sifat mazmumah ini adalah sifat yang boleh membatalkan sekalian pahala yang kita buat. Pahala tu jadi tak ada, habis. Sifat mazmumah membatalkan segala pahala kita. Maka di dalam kita bersyariat ini kena jaga supaya amalan kita ini tidak pergi kepada tahap yang keempat. Tahap yang keempat. Kalau ada dah ikhlas kita nak usaha, biar naik tangga yang kedua, yang pertama. Mungkin ada dah ikhlas selama ni, tapi ikhlas duduk pada tangga yang lain. Tu. Kemudian di dalam masalah akidah, itu tasawuf. Tasawuf. Dalam masalah akidah macam mana? Dalam masalah akidah ni kita kena jaga supaya kita tidak jadi dua golongan. Dua golongan. Yang pertamanya golongan yang murtad. Murtad ni orang panggil golongan kafir. Dari segi sudut Islam pun kafir, dari segi sudut batin pun dia kafir. Islam ni orang panggil syariat. Syariat zahir hukum dia kafir, orang murtad. Di sisi Allah batin dia, hati dia pun kafir. Itu murtad. Kita nak jauh daripada perkara ni. Ni kena jauh ni. Bukan kena jauh, wajib. Wajib jauh. Yang kedua, wajib jauh. Tangga yang kedua. Di sisi Islam, syariat ni dia Islam. Tapi batin dia kafir. Tu bahaya. Tu tak ada orang sedar tu. Mari masjid pun duduk dengan orang ramai. Duduk. Ya duduk semayang dengan kita semua. Tapi hati dia kafir. Allah wala'iyadzubillah, tu bahaya. Lepas tu siapa yang tahu Ustaz? Tak ada orang tahu. Kecuali dia betul semula akidah dia, dia belajar akidah dia balik, dia taubat balik semula.
kemudian dia betulkan semula akidah dia. Kalau tak betulkan akidah, duduk pada tahap tadi, kafir batin orang panggil. Contoh kafir batin macam mana? Contoh dia, para ulama beri. Kafir batin ni, orang tanya dia, Allah ada tak? Senyap. Senyap. Allah ada tak? Senyap. Dia tak kata tak ada. Lepas tu tanya pula, dah mu senyap ni ke Allah tak ada? Yang mu senyap ni mu tak kata Allah ada ke tak ada Tuhan? Senyap juga. Yang main senyap belaka ni, belah ada pun senyap, belah tak ada pun senyap. Ni ulama usuluddin kata ni jadi akidah di segi batin, dia kafir. Tapi kalau dia mati kena tanah di perkuburan Islam. Sebab apa? Sebab zahir dia semayang. Hukum zahir dia semayang. Tapi batin dia kafir dikira. Sebab dia sembunyi. Itu je batin sembunyi. Nak menentu Tuhan ada pun tak juga. Nak menentu Tuhan tak ada pun tak boleh juga. Jadi dia kira batin dia, hati dia Allah. Maka kata ulama usuluddin, kata dia kafir di sisi Allah. Satu. Hak tu jarang kita jumpa masalah tu. Yang kedua, kafir di sisi Allah ni macam mana? Kafir di sisi Allah. Islam zahir dia Islam. Akidah salah. Macam mana akidah salah? Mensyirikkan Allah. Sekutu bagi Allah. Makna dalam akidah dia ada lagi benda-benda yang lain berkuasa. Bukan kata Allah saja berkuasa. Ada lagi benda lain yang berkuasa. Contohnya dia kata pisah. Pisah tajam ni tajam pisah dia kata. Pisah Allah ni beri kepada pisah untuk jadi tajam pisah. Tu berdosa ya tu. Tuhan beri sifat tajam pada pisah, menyebabkan pisah tu boleh kerak orang, boleh potong orang. Tapi Tuhan letak sifat kuasa pada pisah. Tuhan letak kudrat kuasa pada pisah untuk memotong sesuatu. Maka itu masuk dalam berdosa. Akidah berdosa tu. Ia tak ada kafir. Kafir ni macam mana? Pisah tu boleh kerak. Ia tu boleh potong. Dalam akidah dia. Orang tanya dah Allah Ta'ala berkuasa tak? Kuasa. Tapi dah pisah bukan kuasa. Dia kata pisah tu yang kerak. Tak ada libat dengan kuasa Allah. Pisah tajam kan kata. Bila tajam kerak putus. Tak ada libat dengan kuasa Tuhan. Dalam masa yang sama, ia pegang Allah Ta'ala kuasa. Tapi bab-bab tertentu dia menolak. Dia kata kalau pisah ke api api membakar. Sifat dia dah membakar, dia sendiri membakar, bukan Allah yang membakar, bukan Allah yang letak beri membakar tu. Bukan. Ni maka orang ada akidah begitu, orang panggil akidah kafir. Sebab itu bahaya tuan-tuan. Jadi jangan kita jadi orang akidah begitu. Akidah macam mana? Duk tengok benda-benda yang lain boleh buat sendiri, boleh kuasa dengan sendiri. Benda tu jadi kuasa tanpa berhajat kepada kudrat Allah. Itu akidah yang kafir. Jangan. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung dalam pengajian kita pada malam ini, iaitu dalam masalah firman Allah Subhanahu wa taala suratul Kahfi ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dan kata Allah Subhanahu wa taala
Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad. Kita kena ingat dalam Quran, Al-Quranul Karim, bila sebut engkau, di 7 ayat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam setengah-setengah terjemah tidak sebut nama Nabi. Dalam setengah terjemah dia ada tinggal. Ada setengah ayat dia sebut, katalah engkau wahai Muhammad. Ada setengah ayat, ada setengah dia tak kata Muhammad. Macam mana? Dan janganlah engkau berkata. Jadi kita tak tahu siapa dia engkau tu. Engkau itu dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata apa? Berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan. Nak kerja, nak buat suatu benda. Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Esok ke, petang karang ke, kemudian. Selepas daripada berlaku tu. Lepas daripada nak buat suatu tu. Niat suatu benda, nak bercakap. Kemudian nak laksana suatu benda. Bila? Selepas daripada dia bercakap. Tak, tengah hari, petang, malam, selepas daripada tu. Maka diturunkan ayat ini. Turunkan ayat ini apa dia? Untuk tegur ataupun beri ta'dib, mengajar kepada Nabi SAW. Bila mana satu kaum ahlu kitab, orang-orang Yahudi ni, yang ada di zaman Nabi SAW, datang bertanya kepada Nabi. Datang ni turun ayat ni. Datangnya turun kepada Nabi SAW, bertanya tentang Ashabul Kahfi. Macam mana tentang Ashabul Kahfi? Tanya bilangan. Bilangan Ashabul Kahfi ni ada berapa orang? Tanya Nabi. Sebab apa? Orang-orang dulu ni bila dia tahu kata Nabi SAW menjadi Nabi, dia akan tanya, dia nak tengok betul ke Nabi ni. Kalau tak boleh jawab ni, maknanya salah, bukan Nabi. Nak menentukan Nabi SAW sebagai Nabi. Kemudian kata ahli ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama yang lain, orang Yahudi ni sudah tahu dah Nabi tu, Nabi Muhammad tu sebagai Nabi, sebagai Rasul, tahu dah. Tapi ini kerana kedegilan mereka, kerana kurang adab mereka dengan Nabi. Jadi dia pergi tanya soalan payah-payah. Biar Nabi jadi payah, susah nak. Biar Nabi jadi susah nak jawab. Tu perangai dia. Perangai orang Yahudi. Dia suka menyusahkan kepada Nabi. Menyusah Nabi. Nah, tanya berapa orang Ashabul Kahfi ya Rasulullah? Maka sebab itulah Nabi jawab apa dia? InsyaAllah saya akan jawab esok. Ya, Nabi kata. Soalan kamu ni aku akan jawab esok. Yang kedua kata ulama, dia bertanya tentang roh. Di mana kau roh ni? Yang dikatakan roh ni duduk dekat mana? Nabi kata juga. Nabi kata akan aku jawab esok. Yang ketiga kata ulama, dia tanya tentang Zulqarnain. Yang dikatakan orang yang mengembara daripada timur dan barat tu, iaitu mengenai Zulqarnain lah. Mengembara dia, pengembaraan dia jauh lah, daripada timur ke barat. Jauhnya pengembaraan Zulqarnain, sehingga terjumpalah Ya'juj wa Ma'juj. Sebab pengembaraan dia ni luar biasa. Tuhan beri, maknanya Tuhan beri kekuatan kepada Zulqarnain ni, yang luar biasa, yang tidak ada pada orang lain. Tak apalah. Tapi Nabi jawab esok. Nabi tak sebut insya-Allah. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya, ayat 24, illa ayyasha Allah, melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Allah Ta'ala kata boleh nak kata esok, kena kata insya-Allah. Bila Nabi tak kata insya-Allah ni tuan-tuan, dalam sirah menyatakan Rasulullah tunggu jawapan daripada Allah selama 15 hari. Ni
Wahyu terputus. Terputus 15 hari wahyu. Jadi Nabi janji nak jawab esok. Esok macam mana 15 hari terputus wahyu? Tunggu. Tunggu 15 hari. Allah. Dalam tunggu ni Nabi perasan ni. Nabi kata, aku ni ada buat silap apa dengan Allah ni. Lalu Allah beritahu pada Nabi, lepas pada tu, lepas 15 hari, wahai Muhammad, mu tak kata insya-Allah. Kalau mu kata insya-Allah, esok tu tahu dah jawapan Ashabul Kahfi. Nak ayat insya-Allah ni mahal. Tapi hukum insya-Allah, hukum kata insya-Allah wajib ke sunat? Sunat. Insya-Allah ni sunat. Ia tak wajib. Tapi tuan-tuan, walaupun sunat di sisi Nabi, dia jadi satu benda yang besar. Sebab itu Nabi kan, Rasulullah ni, sunat jadi wajib bagi dia. Di sisi umat ni, sunat jadi sunat. Tak Nabi jadi wajib. Sebab itu ulama kata Nabi berdiri malam, tahajud apa. Ia jadi wajib bagi Nabi. Banyaklah benda yang jadi wajib bagi Nabi dan tidak jadi wajib bagi umat. Benda-benda sunat. Sebab itu sunat ni kita tak boleh pandang rendah. Sunat ni tak boleh pandang rendah. Walaupun betul di sisi umat ni jadi sunat. Tapi kalau kita tengok sebenar yang sunat ini di sisi Nabi jadi wajib. Ada yang menjadi wajib. Tuan-tuan. Kemudian, orang panggil apa? Satu ta'rif yang para ulama kata. Kalau ulama beri ta'rif. Apa satu kata-kata dia buruk bagi orang-orang yang dikatakan buruk. Di sisi orang-orang yang baik itu buruk benda tu, tapi di sisi orang soleh baik. Macam ni tinggal benda sunat. Di sisi orang soleh kira okey lah. Tak? Tinggal benda sunat, betul tak? Tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah, wasayyi'atul muqarrabin, hasanatul abrar wasayyi'atul muqarrabin. Lebih kurang ayat kata ulama. Di sisi orang yang baik, okey dah, baik. Tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah macam Nabi, kesilapan besar. Di sisi Nabi. Macam ni insya-Allah. Kalau orang tanya sekarang ni hukum insya-Allah sunat Tapi di sisi Nabi tak turun wahyu 15 hari Tuhan denda. Tuhan denda dan seolah Tuhan denda gitu. Nak suruh Nabi jaga sehingga pernah satu hari, nak cerita insya-Allah. Pernah satu hari Nabi panggil para sahabat, kumpulkan para sahabat, di antaranya di dalam majlis itu adanya Abu Hurairah. Nabi kata apa? Nabi kata, aku nak cerita kepada kamu wahai sahabatku, sesungguhnya berlaku kepada Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berlaku kepada dia pada satu hari dia nak jimuk isteri dia. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman ni tak pasti bini dia tu berapa orang, tak pasti. Tapi ada 3 riwayat. Ada satu riwayat mengatakan 70 orang yang dia nak jimuk isteri itu. Boleh jadi lebih lagi, tak tahu. Ada sebab apa? Niat dia niat nak baik supaya dia nak jimuk isteri dia, mendapatkan anak daripada jimuk dia pada malam itu, dapat anak ahli-ahli perang, orang panggil. Orang-orang yang jihad di jalan Allah ni. Bukan anak-anak malas mayang. Bukan. Anak-anak yang bertakwa ni, yang berani berjuang demi mempertahankan agama. Niat dia. Ada satu riwayat mengatakan 80. Ada satu riwayat kata 100 orang. Tak tahu, tak apa 3 riwayat ada. Ada yang mengatakan 90. Ada juga yang mengatakan 90. Tapi walau bagaimanapun 3 riwayat katalah 70, 90, 100. Tapi tak apalah, bilangan tu tak jadi benda yang kita wajib tahulah. Yang kita kena tahu sini bahawasanya Nabi Sulaiman dia tak bercakap insya-Allah. Dia nak jimuk isteri dia malam sekarang 100 orang lah contoh. Dia tak kata insya-Allah. Daripada dia jimuk tu dapat anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Tak kata insya-Allah. Dia tak kata. Maka tuan-tuan, Nabi Sulaiman buat apa yang dia niat tu, apa yang dia inginkan tadi. Dia buat, dia jimuk isteri dia.
tuan-tuan, keluar anak, dia tujuan dia setiap bini tu ada anak. Keluar anak tuan-tuan, seorang je daripada 70 orang ataupun 100 tu, seorang je keluar anak. Kemudian disebut di dalam satu riwayat, anak tu anak yang cacat, kurang upaya. Anak yang kurang upaya, nak berjuang macam mana, nak berjihad macam mana, anak seorang kurang upaya. Allah. Tu. Jadi rupa-rupanya, maka Nabi beritahu dalam hadis tu, Nabi kata, wahai sahabatku, sekiranya Nabi Allah Sulaiman bin Daud, dia berkata insya-Allah, pasti dia akan dapat apa yang dia inginkan. Apa dia? 70 orang ataupun 100 orang, anak dia menjadi orang-orang bertakwa, beriman dan berjuang di jalan Allah. Tapi alangkah sayangnya, Nabi Sulaiman bin Daud tak kata insya-Allah, maka dia tak dapat. Dia tak dapat. Dia tak dapat apa yang dia nak. Itu dia. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah serta sebutlah. Sebab itu wadhkur rabbaka, wadhkur, uzkur tu ada kala makna ingat, ada kala makna sebut. Ingat ni macam mana ingat tuan-tuan? Ingat kita guna dengan perbuatan apa? Ingat. Ingat itulah digunakan orang panggil pekerjaan hati. Kan dalam ilmu tasawuf kan? Pekerjaan hati ada. Pekerjaan hati yang macam mana? Di antaranya ingat pada Allah. Tu kerja hati ya. Ingat pada Allah bukan lidah. Lidah hanya sebut. Yang kita boleh ingat pada Allah tu kerja hati. Lepas tu kemudian kita pun sebut. Sebut tu kerja anggota zahir, kerja lidah. Itu anggota zahir. Subhanallah, subhanallah. Itu jadi fiqh. Tak? Fiqh menentukan maknanya semayang, dalam semayang kena sebut kan? Kena sebut dengan lidah. Tak boleh kita nak niat, nak pakai hati semua. Ada kalanya hati semua jadi tak sah semayang. Macam mana? Baca Fatihah dalam hati, tak sah semayang. Sah bila nak pakai hati ni dalam semayang? Bila kita nak boleh pakai hati? Masa niat je. Niat tu pakai hati. Baca Fatihah tak boleh pakai hati, tak boleh. Lepas tu dia letaklah tepat dia. Tepat kat mana kena pakai hati dan kat mana kena pakai anggota zahir, kat mana. Itu dia. Jadi perbuatan, ada perbuatan hati dan ada perbuatan zahir. Perbuatan hati tadi ingat kepada Allah. Zahir sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, itu perbuatan zahir. Jadi kena belaka tak? Cuba tengok ulama. Wadhkur rabbaka terjemuh dua. Ada kalanya boleh dengan makna sebut, ada dengan makna ingat. Kena belaka, boleh pahala belaka tu. Ingat pada Allah boleh pahala. Sebut nama Allah boleh pahala juga. Jangan nombor 3. Mana? Ingat apa tak, sebut apa tak. Nombor 3 tak ada pahala. Senyap. Senyap. Ingat Tuhan apa tak? Senyap. Tak ada pahala. Jangan duduk jadi nombor 3. Jangan duduk nombor 3. Itu dia. Kemudian kata dia, apa dia? Iza nasita. Kena ingat pada Tuhan ni. Jika engkau lupa. Jika engkau lupa ni, mu kena ingat ke Tuhan. Macam mana lupa ni? Lupa ni, yakni terlupa menyebut insya-Allah. Situ. Lupa dimaksudkan lupa sini, lupa menyebut insya-Allah. Maknanya begini. Bila kita bercakap, kita cakap janji dengan orang semalam. Kita janji dengan orang semalam dalam telefon, kita tak sebut insya-Allah. Kita kena telefon balik. Sebaiknya, kalau tak boleh telefon pun tak apa. Kita niat semula, ya insya-Allah, niat sendiri dekat rumah. Dia tak mestinya orang tu tahu. Insya-Allah kita ni tak mesti. Tapi kalau tuan-tuan nak telefon pun tak ada masalah dah. Nak betul semula ayat. Tapi contohnya tak boleh dah nak telefon, nombor telefon tak ada, kita cakap dengan orang janji, maka kita insya-Allah dekat rumah kita baru balik
Janji kita tu, insya-Allah kalau bolehnya esok saya nak buat sesuatu, nak ni begini janji dengan nak tunai janji dengan orang apa. Kita betul semula, memperbaharui semula janji kita dengan orang yang tidak disebut insya-Allah. Boleh faham tak? Sebab itulah Quran kata, hendaklah kamu sebut dan kamu ingat semula akan Allah. Jika kamu lupa sini, lupa akan berkata insya-Allah. Itu dia. Tapi tak mesti ya, tak mesti telefon kena faham ni. Telefon tu sekadar nak baru orang panggil nak adat jelah, nak orang panggil nak comel semula percakapan kita dengan saudara. Tak mesti, hak tu tak mesti. Kalau mengikut kaedahnya. Kita baru niat ingat pada Allah tu hanya secara persendirian. Personal tu pun diperintah begitu. Personal tu diperintah. Tu dia. Okey, baik. Dan katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Apa dia? Katalah pada wahai Muhammad kepada umat, pada semua sahabat Nabi, pada kita semua, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku. Kata di sini boleh juga dengan makna doa. Sebab itu dalam Quran dia dalam Quran kan semua dia menggunakan akan perkataan katakan. Macam doa Nabi-Nabi, cuba tuan-tuan tengok semula dalam Quran. Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim berkata. Sedangkan di situ Nabi Ibrahim berdoa. Contohlah Nabi Sulaiman, Nabi Nuh dan seumpamanya banyak. Ada kalau dalam Quran ni dia tak kata sebut perkataan doa, dia tak kata. Tapi dia bagi tahu dengan perkataan katakanlah. Sebab itu katakanlah ni kalau kita tengok kedudukan ayat, ada kalanya dengan makna doa. Macam sini dengan makna doa. Dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku. Dia kait dengan Allah ni, dia jadi doa. Dia jadi doa. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Lebih dekat dan lebih terang dari ini. Macam mana? Lebih dekat dan lebih terang. Lebih dekat dan lebih terang daripada ini, iaitu lebih nyata daripada kisah Ashabul Kahfi untuk menjadi petunjuk kepada kita, kepada umat. Sekarang ni tuan-tuan, sebab apa Ashabul Kahfi tak jelas. Tapi pendapat yang kuat memang telah kata dah. Ibnu Abbas kata Ashabul Kahfi 7 mana? Lepas pada 15 hari tu Nabi SAW beritahu kepada orang Yahudi Ashabul Kahfi ni adalah 7 orang. 7 orang. Ibnu Abbas pun berpendapat begitu juga. Ini pendapat yang betul. Sebab itulah Quran kata yang betul hanya sedikit saja. Yang betul menyatakan Ashabul Kahfi. Hak lain salah belaka. Siapa dia orang lain? Hak salah tu siapa dia? Kena tahu. Siapa dia hak salah? Ni. Nak tekan sikit hak salah. Jangan kita duk rasa hak salah tu bukan di kalangan Nabi dan bukan di kalangan, jangan duk rasa yang salah tu sahabat Nabi. Yang salah teka Ashabul Kahfi ni adalah Nabi sendiri. Jangan. Saya nak tanya pada para jemaah, siapa yang salah yang menyatakan Ashabul Kahfi ada yang kata 3 orang, ada yang kata 4, ada yang kata 5. Siapa mereka ni? Yahudi ya. Quran dah iktiraf dah Yahudi. Iktiraf apa? Bahasa orang panggil bangsa agak. Bangsa suka agak-agak cakap. Tak ada ilmu tapi agak. Ni orang Yahudi. Apa? Agak mati. Agak. Agak mati orang. Nyakit mati. Agak Yahudi. Ikut Yahudi. Takut. Kena ni mati kata. Agak dia. Berat agak dia. Mati ya. Tu contoh tu. Contoh. Lepas tu betul tak? Mati belaka. Tak ya. Tu Yahudi. Quran bagi tahu dah Yahudi tak betul. Yahudi tak betul. Jangan dengar dia. Sebab itu dalam Quran kata 3, kata 4, kata 5 tu Yahudi. Bukan orang Islam. Lepas tu Allah Ta'ala wahyu pada Nabi yang sebenar Ashabul Kahfi 7 orang. Betul lah.
Lepas tu dalam Quran sebut yang 7 orang ni hanya segelintir tahu. Ya, segelintir iaitu di kalangan para sahabat yang terima wahyu, yang dengar wahyu daripada Nabi. Tengok. Hak lain, sebab apa hak lain salah? Saya nak tanya. Sebab apa hak lain salah? Sebab apa Yahudi salah? Dalam Quran sebut Yahudi ni dia main agak dan sangkaan. Dia kata Ashabul Kahfi 3 orang. Sama-sama dia. Tak ada ilmu ni. Duk kata 3, 4, 5. Duk kata. Tapi dia duk cakap. Sepatutnya kalau kita guna kaedah Islam, kalau kita tak tahu jangan cakap. Betul tak? Kita pakai kaedah ni Islam pun. Dak Yahudi dak, dia nak cakap benda dia tak tahu. Apa dia benda dia tak tahu? Kena sakit mati. Nak cakap benda tak tahu. Tu tak tahu cakap. Kena sakit ni mau mati mu tak tahu, mu cakap benda mu tak tahu. Islam pun yang menentukan mati bukan sakit, Allah. Yang menentukan sakit, yang menentukan mati bukan sakit orang. Allah ni akidah Islam. Bila sebut Allah, tak kira sakit ke tak sakit dia, tak kira mati. Tak menjadi sebab sakit saja mati. Dah bukan mesti sakit tiada mati. Bukan. Mari orang Yahudi pun sakit ni mesti mati. Pandai dia. Kecek. Cakap benda tak tahu. Benda tak ada dalil cakap. Lepas tu yang kita sedihnya orang Islam pakai ikut. Sebab apa ikut? Sebab apa kita ikut? Tu dia. Ni di antara. Lepas tu orang yang dikatakan betul. Betul di dalam perjalanan dia adalah orang yang ikut Nabi dan ikut para sahabat. Orang ni orang yang betul. Orang ni orang yang betul. Baik. Jadi kita minta doa macam mana Nabi minta doa? Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Lebih dekat, lebih terang ni macam mana? Lebih terang daripada Ashabul Kahfi. Maknanya biar kita tahu keputusan tu betul selalu. Jangan duk dengar 3, 4, 5. Jadi duk serabut ni, dengar serabut ni. Lepas tu ngelas sekali baru tahu betul. Tu orang panggil serabut gitu. Jadi kita minta dengan Allah bila kita kata insya-Allah, kita akan dapat terima hak tepat selalu. Maknanya kalau 7. Jadi kita tak akan terima dah hak 3, 2, 4 tak terima dak tu. Ni orang panggil lebih terang daripada ini Ashabul Kahfi. Kerana Ashabul Kahfi mula-mula mereka awalnya sebelum wahyu mari, orang terima ni macam-macam terima, ada kata 4, ada 5, jadi serabut. Pemikiran tu jadi tak tenang. Kok mana tahu? Tanya Sufyan kata 4. Tanya Ayub kata 5. Mari wahyu menetapkan, menafikan segala sangkaan-sangkaan yang salah. Ni kita kena faham. Sebab itu Allah bagi tahu orang bangsa Yahudi, bangsa yang suka ikut sangkaan. Ni bangsa Yahudi, kita kena faham. Sangkaan ni macam mana? Ia bercakap benda yang tak jelas. Tapi dia buat jelas, buat tahu. Buat tahu. Macam mana? Benda tak tahu, buat tahu. Punah. Boleh benda kita tak tahu, kita kata kita tahu. Punah. Salah. Macam mana? Dia tak tahu, tapi dia kata dia tahu. Ni, dia menentukan Allah ada anak. Orang Yahudi, dia menentukan Allah ada anak. Sedangkan Allah Ta'ala tanya, bila dia tahu Allah ada anak, kat mana dia ambil? Tu dalil dia. Tapi dia cakap sehingga Al-Quran rakam dalam Al-Quran, rakam percakapan Yahudi menunjukkan apa yang mereka bercakap tu memang betul. Tapi ambil dari mana tak tahu. Maka Allah Ta'ala kata, inilah dusta yang paling besar dalam sekali. Paling besar dusta orang Yahudi. Sebab apa? Bercakap di atas benda yang kamu tak tahu. Macam mana? Mengadakan bagi Allah anak. Tu dalil dia. Lepas tu kalau dengar, kita cakap ada. Kalau dengan Allah pun dia boleh mengadakan, dengan Allah sendiri. Dia boleh mengadakan benda yang tak ada. Dia kata ada. Letak benda mustahil bagi Allah. Dia berani. Lepas tu dengan kita ni, kita bukan Tuhan. Umat-umat Islam ni, yang bukan Tuhan ni. Dia takut.
Takut apa? Dengan Allah dia tak takut. Dengan kita tak takut. Tu. Tak takut. Mana dengan Allah dia berani menetapkan suatu benda yang mustahil. Mustahil. Anak ada bagi milik Allah. Mustahil, benda mustahil. Cakap benda mustahil. Orang panggil Yahudi ni mudah cakap ni. Suka bercakap benda mustahil. Tu Yahudi. Nak kenal. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab. Dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Macam mana ahli kitab kira? Ahli kitab kira macam mana? Iaitu dengan makna menurut kiraan tahun Syamsiah. Tu ahli kitab kira. Tahun Syamsiah, orang Ashabul Kahfi tidur di dalam gua selama 300 tahun. Kalau menurut kiraan Qamariyah, 309 tahun. Ni perkiraan orang Islam. Perkiraan Nabi mengikut Qamariyah. Macam mana perkiraan Nabi? Perkiraan Quran. Quran tu perkiraan Nabi. Quran kira macam mana Quran kira? Hak Nabi kira. 309 tahun. Orang Yahudi kira, orang yang bukan selain pada Islam, ahli kitab, kira 300 tahun. Sebab dia guna kiraan Syamsiah. Bilangan mengikut bilangan perkiraan Syamsiah. Tu dia, habis itu dulu lah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Habis itu Sadaqallahul Azim. Kita akan sambung pada ayat yang ke-26 daripada suratul Kahfi insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على محمد والحمد لله رب الله